Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Aziz Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 10 September. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Selepas di Sabah dan Lawas, kembara kenali Borneo yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafabillah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah terus mendapat sambutan luar biasa. Ketibaan Seri Paduka berdua di Kompleks Imigresen Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh di Baramiri tengah hari semalam disambut pelbagai lapisan masyarakat. Sejurus tiba di Miri, baginda berdua melawat ke pusat kraf tangan Miri dan berkenan mencemaduli beramah mesra dengan peniaga kraf dan rakyat jelata yang sedia menunggu kehadiran rombongan diraja sejak pagi. Lawatan baginda berdua diteruskan ke Koko Kebana Miri pukul 3.45 petang. Seri Paduka baginda berdua disambut oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin, Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Lukanisman Awang Sauni dan beberapa Timbalan Menteri Sarawak. Ketika di Koko Kebana, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah berkenan mewarnakan batik dan mengikuti demonstrasi membuat batik serta memasak. Kembara kenali Borneo yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di Miri diteruskan ke Kampung Pengkalan Lutong petang semalam. Laungan taat dan setia kepada institusi Raja jelas kedengaran daripada 1,500 penduduk setempat yang membanjiri kawasan sekitar Dewan Kampung Pengkalan Lutong bagi menyambut rombongan baginda. Keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Tunku Azizah serta Paduka Ananda Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah sekitar jam 5.10 petang disambut bersama oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin dan Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat dengan diiringi persembahan silat dan hadrah. Baginda kemudiannya menyempurnakan simbolik menandatangani plak sebelum Seri Paduka baginda berdua serta Tengku Hassanal Ibrahim turut berkenan mengambil gambar bersama barisan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Pengkalan Lutong. Saya sangat berpuas hati berjumpa Agong sebab sebelum ni saya tak pernah jumpa Agong, tapi saya tengok dalam TV sajalah, jumpa depan tak pernah. Sangat peramah sama dengan isteri dia dan juga anak dia. Kami teruja lah. Kami teruja bisa amat berterima kasih dengan Duli kena sudi datang ke Miri tu lah. Kami rasa gembira lah dan bersyukur kena datang ke Pengkalan Lutong. Hari ini, rombongan kembara diraja dijadual berkunjung ke Kampung Bungai Berkenu yang terletak kira-kira 50 km dari pusat Bandaraya Miri sebelum meneruskan kembara ke bahagian Bintulu pada sebelah petang. Sebab dan bangga, itu gambaran perasaan pengerusi Masjid Darul Falah Kampung Penan Muslim Batu 10 Bintulu, Abu Amin Rosli ketika ditanya mengenai kehadiran yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafabillah Shah ke masjid itu hari ini. Ketika ini, apabila Masjid Darul Falah dipilih untuk menjadi masjid tempat pit stop Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, kita merasa begitu bangga. Seolah-olah ini adalah mimpi. Beliau yang mula menjadi pengerusi Surau Darul Falah sejak 2001 bagaikan tidak percaya masjid mereka dijadikan lokasi persinggahan rombongan diraja. Namun beliau percaya berkat kerjasama semua ahli jawatan kuasa masjid serta agensi-agensi kerajaan, persiapan telah mula dijalankan sejak beberapa minggu yang lalu. Setiausaha Masjid Darul Falah, Jeffrey John dan penduduk asal kampung tersebut, Had bin Bayau, percaya kehadiran yang di-Pertuan Agong satu rahmat buat mereka. Kalau dari Miri dan Brunei, alhamdulillah. Apabila mereka nampak masjid ni sebagai mereka akan singgah dan solat di sini, dan kita memang bukakan pintu untuk semua orang yang hadir untuk solat di masjid ini. Sampai kami tu dah umur 60, cucu banyak. Lah umur 60 barulah tok dilawat oleh Agong kita. Kampung Penan Muslim Batu 10 Jalan Bintulu, Miri antara perkampungan yang terletak di laluan Pen Borneo jajaran Simpang Nyabau, Simpang Bakun. Ia antara kawasan perkampungan asal masyarakat Penan yang dahulunya mendiami kawasan bermula dari Sungai Sebatang.
Kementerian Kerja Raya KKR telah meluluskan peruntukan berjumlah 7.5 juta ringgit untuk membaiki turapan jalan yang rosak berpunca daripada kelemahan struktur pembukaan jalan di Jalan Bakun menuju ke Empangan Bakun di Bintulu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, peruntukan itu antara lain melibatkan pembaikan segera kerosakan jalan yang kritikal dan pemasakan gantri atau penghalang kenderaan berat dan tinggi serta papan tanda jalan had berat muatan yang dibenarkan. Kerosakan jalan ini yang kerap berlaku adalah kerana terbuktilah setiap hari memang ada lori-lori yang muatan lebih daripada 36 tan yang sebenarnya had untuk jalan ini, yang muatan lebih itu dan muatan yang besar, tinggi lalu jalan ini setiap hari, bukan 1-2 lori, banyak lori. KKR juga merancang untuk melebarkan sebahagian jalan, membabitkan laluan memotong di lokasi sesuai untuk keselesaan pengguna bergantung kepada kelulusan dalam Belanjawan 2024. Jelas Datuk Seri Alexander, kementerian memerlukan 30 juta ringgit untuk menaik taraf laluan tersebut dan beliau memberi jaminan akan berusaha mendapatkan peruntukan berkenaan demi keselesaan serta keselamatan pengguna. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa meninjau keadaan jalan tersebut di Bintulu. Penduduk setempat dan pengguna jalan Simpang Bakun, Empangan Bakun diminta untuk melaporkan tindakan pemandu lori yang membawa muatan berlebihan menggunakan laluan tersebut. Mereka juga boleh membuat aduan kerosakan jalan menerusi aplikasi My Jalan. United Kingdom dan Sarawak akan terus memperkukuhkan kerjasama dalam bidang perdagangan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ia penting agar dapat membuka lebih banyak peluang pelaburan untuk kedua-dua pihak. Itu antara beberapa isu yang dibincangkan beliau dengan Menteri Negara bagi Indo-Pasifik di Pejabat Luar Commonwealth dan Pembangunan United Kingdom Anne-Marie Trevelyan dalam kunjungan hormat beliau di Wisma Sumber Alam Jumaat lepas. Kedua-duanya turut menyentuh kerjasama dalam ekonomi hijau dan pelaburan dalam penangkapan dan penyimpanan karbon di Sarawak. Hadir sama Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidel, Wakil Tugas Khas kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Gedong Datuk Muhammad Narudin Majais. Abdul Khalik Hasbullah dan Mas Juwita Muhammad Rejeni muncul pemenang Qori dan Qoriah pertandingan tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sibu malam tadi. Abdul Khalik menewaskan Muhammad Mushif Zuhairi di tempat kedua dan Muhammad Zain Hasbullah di tempat ketiga. Menurut Abdul Khalid, beliau berguru dengan bapanya sendiri dan sentiasa berlatih walaupun tiada pertandingan diadakan. Saya ada pertandingan pun memang akan berlatih juga. Hanya saya ada apa berdawang, saya ada hanya ngikut musim. Ikut ada pertandingan baru nak apa berdawang, berlatih. Itu sih. Kami memang berlatih aja. Ada masa berlatih, ada masa free berlatih. Selagi ada masalah. Juara Qariah Mas Juwita pula menewaskan Zubaidah Abta di tempat kedua dan Haslinda Hasan di tempat ketiga. Kena jaga kesihatan yang penting, jaga pemakanan dan pastikan diri sendiri sentiasa berada dalam keadaan yang tenang dan sentiasa berfikiran terbuka. Kesemua pemenang membawa pulang piala, sijil penyertaan dan wang tunai. Hadir menyerahkan hadiah kepada pemenang adalah Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Datuk Dr. Anwar Rapai. Radio Televisyen Malaysia RTM kembali menganjurkan pertandingan bintang RTM selepas kali terakhir dianjurkan pada 2018. Di Sarawak, pencarian bakat bintang RTM berlangsung selama 2 hari bermula semalam di salah sebuah pusat membeli belah di Bandaraya Kuching. Tinjauan kru berita RTM hari ini mendapati peserta bukan sahaja dari Kuching, malah disertai peserta dari Sarike. Salah seorang adalah Fatin Nabila Husnina Abdul Ghani berasal dari Sarike yang meluahkan rasa teruja dapat mengikuti uji bakat tersebut. Bagi Fatin, bintang RTM telah melahirkan ramai artis-artis yang berkualiti sejak awal penganjurannya pada tahun 1974. Kami rasa bintang RTM tu berkualiti segalanya. Bintang-bintang RTM yang pernah menjuarai bintang RTM tu yang masih relevan sampai kini tu lah. Relevan dalam industri lah di negara kita Malaysia tu.
Seorang lagi peserta uji bakat, Afif Ania Muhammad Taurat, memberitahu beliau mencabar diri sendiri untuk masuk dalam pertandingan itu kerana belum pernah menyertai mana-mana pertandingan nyanyian. First thing, kami masih pernah masuk apa-apa uji bakat. Untuk kiranya first time lah. Si plan, buat 2 hari lepas baru rasa macam try lah masuk lah. Ya, so just try lah untuk mencabar diri kami macam ya. Sementara itu, bagi yang tidak dapat hadir secara fizikal, boleh menghantar video nyanyian dan butiran peribadi seperti salinan mic card, gambar terkini dan nombor telefon menerusi email di alamat bintang@rtm.gov.my bagi uji bakat secara dalam talian. Uji bakat seterusnya akan diadakan di Kuala Lumpur pada 22 sehingga 23 September ini. Atlet Bina Badan Wanita Negara Philomena Dexlin Sia berjaya mengharumkan nama negara selepas beraksi cemerlang pada kejohanan Bina Badan dan Sukan Fizikal Asia ke-55 2023 di Kathmandu, Nepal baru-baru ini. Atlet Bina Badan anak kelahiran Serian itu mencipta rekod peribadinya bagi kategori fizik sukan wanita atas 165 cm buat julung kalinya dan memenangi pingat emas selepas menewaskan 2 pencabar dari Vietnam dan Thailand. Ketika dihubungi pemberita RTM, Philomena berkata persiapan pertandingan kali ini amat mencabar apabila beliau dan jurulatih mula mengatur strategi dan diet yang bersesuaian pada Mei lepas. Pada masa yang sama perlu memberi komitmen terhadap tugasnya sebagai seorang pejabat awam. This competition is much tougher because we're expecting a lot of champions from Asian countries, and they have been preparing for a longer time than I did. So knowing this, I prepared very, very hard and put as much effort as I can to bring my best package on Asian stage. Philomena yang baru tiba di Kuching berkata, kini beliau memberi tumpuan bagi persiapan menentang pencabar dari Ukraine, China, Hong Kong dan Uzbekistan pada kejohanan Bina Badan Dunia dan Sukan Fisik ke-14 2023 yang bakal diadakan pada 6 hingga 12 November depan. Baik, berita itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Ahad 10 September. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Salam Malaysia Madani.